Baik, ini pengalaman daripada seorang pendengar berkongsi beliau dan juga beberapa orang rakan menaiki kenderaan, mereka memandu dan memasuki sebuah kawasan perkampungan tinggal. Dan dimaksudkan dengan perkampungan tinggal ini adalah sebuah perkampungan yang terbengkalai. Bayangkan, seluruh kampung dekat kawasan Perak ni dalam kisah. Jadi bila tadi saya simak kirimannya, saya pun terpanggil untuk ketahui lebih lanjut tentang tempat yang disebutkan ini. Saya pun Google dan memang benar, bayangkan seluruh perkampungan yang dikatakan di sini ditinggalkan. Jadi banyak rumah-rumah kedai 2 tingkat yang kosong, tak ada orang, rumah kampung yang kosong. Dan kampung yang disebutkan ini yang beliau masuk ni adalah kampung yang diberi nama, ini kunjungan beliau dengan beberapa orang rakan pada waktu itulah, Kampung Kepayang, sebuah bandar tinggal yang terletak di Ipoh, Perak. Ia telah dibuka sejak awal kurun ke-17 oleh Tok Cangkat Rembia. Walaupun sebuah bandar yang telah pun ditinggalkan, terbengkalai, dibiarkan begitu saja, namun banyak bangunan-bangunan masih lagi dalam keadaan yang baiklah. Termasuklah ada beberapa tempat-tempat seperti rumah kedai, ada juga sebuah masjid yang dipanggil sebagai Masjid Ahmadiyah yang beroperasi dekat bandar, tapi bandar ini hanya dijadikan sebagai bandar yang terbengkalai di Ipoh, Perak. Katanya di sini, bila pergi ke sini pada waktu malam memang seram. Kami sebenarnya telah pun memandu memasuki kawasan bandar yang terlarang ini, sebuah kampung yang dikatakan kampung tinggal di Ipoh, Perak. Pada malam hari, dalam kenderaan KC, beramai-ramai, naik satu kereta, kitalah raja. Perasaan takut tu kurang. Kononnya ni kita diselamatkan dengan adanya tingkap-tingkap cermin kereta, dengan adanya kenderaan, apa-apa pun kita boleh pandu dan lari dari kawasan itu. Jadi inilah terjadi pada satu malam, saya dengan beberapa orang rakan dalam kereta yang sama memasuki perkampungan yang disebutkan sini adalah sebuah perkampungan Kampung Kepayang. Mungkin anda boleh Google dan carilah gambar-gambar Kampung Kepayang ini. Bila masuk dekat Kampung Kepayang ini, banyak sangat rumah-rumah kedai yang terbengkalai. Ada yang beratap, ada yang tidak beratap ataupun berbumbung, di mana ada yang lolos. Tapi kita tahu tempat ni memang kosong. Memang tidak ada orang pun yang tinggal. Seram pada waktu malam. Kami pun tidak masuk jauh ke dalam, hanya berada dekat kawasan luar perkampungan ini saja, mampu membuat saya dan rakan-rakan rasa takut. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Dari jauh, teman saya dan saya semua ternampak dengan jelas di salah sebuah bangunan terbengkalai, rumah kedai dekat tepi jalan tu. Jalan yang dah tak lagi digunakan. Berdirinya seseorang. Ada seseorang ni sedang berdiri dekat tepi jalan di tepi bangunan 2 tingkat rumah kedai ni. Jadi teman saya pun menegur, katanya, kita bukan kat sini, kita bukan seorang kat sini lah. Aku rasa ada kumpulan lain tau dekat sini. Jadi salah seorang daripada teman saya menjawab, kau biar betul sih itu orang lain. Katanya, ini saya cuba terjemahkan sebab mungkin tulisan bahasanya agak kurang difahamkan. Jadi saya tadi dah menderas. Jadi beginilah bunyinya. Kemungkinan lah cara dicakap tu. Biar betul sih, tu orang hantu tak? Lepas tu kawan saya ketawa. Cakap mulut macam tu, tempat-tempat macam gini berbual macam tu, merapu. Jadi kita pun tak berani nak masuk ke dalam, hanya berada di kawasan luar bandar terbengkalai ini, perkampungan terbengkalai ini. Jadi kita menantikan susuk tubuh yang berdiri agak jauh, tapi nampak memang jelas seperti orang. Tak tahulah lelaki atau perempuan, tapi dapat lihat dengan jelas dari jauh ada orang tengah berdiri. Pendengar Ria 897 FM, sangkaan kita tidak tepat. Kita ingatkan mungkin ada kumpulan yang lain juga berada dekat dalam. Alangkah terperanjatnya apabila depan mata kami yang berdiri itu tiba-tiba dia terbang. Dia terbang terus naik dekat atas tingkat 2 bangunan yang terbengkalai. Depan mata saya dengan teman saya. Kita yang dalam kenderaan beramai-ramai serentak rasa takut. Serentak kata, angkat kaki, jalan, sekarang, jalan. Teman saya yang memandu kereta ni
dalam keadaan ketakutan. Tak tahu macam mana nak pandu kereta. Dia termasuk gear reverse. Dia terkebelakangkan kenderaan. Dia nak belok, dia tersalah pusing. Sebab semuanya takut pertama kali nampak benda di depan mata. Mungkin kalau Casey ada peluang, Casey datanglah bawa rombongan pergi ke kampung Kepayang, yang mana ia merupakan sebuah bandar yang dah lama terbengkalai ataupun lama ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja. Katanya di sini, tempat ini memang seram nak pada waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Saya Casey menemani anda pada tengah malam ini. Saudara pendengar Ria 897 FM. Kisah yang pertama datang kiriman email yang saya terima dari Sasha. Dalam kiriman ini, Sasha menceritakan ini melibatkan arwah makcik saudara beliau. Arwah makcik saudara beliau. Begini kisahnya. Arwah makcik saudara saya dah banyak buat kesilapan dengan adik-beradik yang lain. Satu ketika dahulu, hidupnya mewah. Mewah sangat-sangat. Sebab dia ni adalah seorang tukang ubat. Banyak membantu kononnya. Membantu. Quote unquote kata beliau. Mereka yang memerlukan bantuan dari beliau sebagai seorang tukang obat tradisional. Kalau disebutkan tukang ubat, obat-ubatnya ni bukanlah ubat-ubat yang boleh kita dapatkan di farmasi. Jadi kata Sasha, dia juga banyak menganiaya adik-beradik. Adik-beradik dah banyak kali nasihat dia supaya jangan buat kerja yang kotor ini. Tapi dia cakap, kubur aku jawab, kubur korang jawab. Kenapa korang susah hati sangat dengan aku? Ini cara aku cari rezeki. Aku tak curi. Aku berkhidmat untuk bantu orang. Yalah, ada adik-beradik yang nasihatkan, janganlah bermain dengan api, janganlah berurusan dengan syaitan. Tapi dia degil. Sampaikan pada satu hari, mungkin ilmu yang dia miliki tidak dalam. Sampaikan dia jatuh sakit. Perlahan-lahan, tubuh yang gempal gebu, perlahan-lahan dimamah dari dalam. Sampaikan badannya susut, dan terus susut. Perlahan-lahan harta bendanya hilang. Hilang satu persatu. Rumah pun terpaksa dijual. Ataupun dikembalikan kalau tak silap saya. Dan tak ada tempat tinggal, Casey. Tidak ada tempat tinggal. Ibu, kata Sasha, ibu saya sebagai kakak kepada makcik saya ni, mengambil dan menerima makcik tinggal bersama dengan kami. Tanggungjawab seorang kakak, walaupun adik pernah melukai dengan kata-kata yang tidak baik, degil, ungkal, tetapi air yang dicincang tidak akan putus. Saya dengan kakak saya, kata Sasha, tidak setuju. Malah bila ibu panggil makcik tinggal bersama dengan kami, beberapa minggu saya tidak bercakap dengan ibu saya. Saya faham itu tanggungjawabnya. Tapi dia pun ramai adik-beradik yang lain. Ibu saya ada 11 adik-beradik. Kenapa tanggungjawab ni ibu saya seorang saja yang perlu berikan kepada makcik saya? Jadi dipendekkan cerita, bila makcik duduk rumah kami, keadaannya semakin teruk. Badan seperti yang dikatakan tadi, mula-mula badannya gempal, gebu, berisi tubuhnya. Makin hari makin susut
makin susut sampai kurus kering. Hanya tinggal kulit saja. Bila dia duduk dalam bilik malam-malam hari, nanti dia akan, Jangan kaji aku. percakapan pun dah tak jelas. Mulutnya sentiasa berbuih. Air liur tak henti-henti mengalir. Dan yang paling saya tak suka, rumah menjadi bau busuk. Busuk sangat-sangat rumah. Masuk rumah, seolah-olah rumah ni penuh dengan najis. Macam nak muntah. Saya dah tak suka balik rumah. Dulu saya lah memang gemar balik rumah. Memang gemar duduk rumah. Tapi setelah arwah makcik pada waktu itu menetap dengan kami, rumah tu dah jadi tempat salin baju, mandi dan saya keluar. Pendengar Misteri Jam 12. Bila makcik tinggal dengan kami, banyak perkara berlaku. Antaranya, dia akan bercakap sendiri. Dia akan menangis. Cah! Cah! Makcik saya panggil saya Caca. Cah! 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 Cah, tolong aku, Cah. Tolong aku, Cah. Sakit, Cah. Aku dah tak ada darah, Cah. Dia masih nak sedut darah aku. Dalam hati saya ni, apa yang orang tua ni meripik? Nak tak nak saya bangun jugalah. Kenapa ni? Cah, tolong, Cah. Kaki aku, kau tengok tu. Dia masih nak isap lagi darah kat kaki aku. Kau tengok badan aku ni, dah kering. Aku tak tahan, Cah. Suruh dia balik, Cah. Suruh dia balik. Saya kan cakap, cik, mana ada orang? Makcik istighfar lah, istighfar. Makcik ikut saya istighfar, Astaghfirullahalazim. Saya suruh dia ikut. Tak boleh lah, Cah. Tak boleh. Hairan Casey. Perkataan yang begitu mudah, makcik saya tak boleh lafazkan. Mula-mula tak fikir tau yang bukan-bukan. Sampaikan pada satu malam, apabila saya keluar dari bilik, nak pergi ke tandas dekat dapur rumah saya, kena lalu bilik makcik. Waktu tu, kalau tak silap saya selepas 12:30 malam, jalan depan bilik makcik, saya terdengar. Bunyi apa tu? Saya menghampiri bilik makcik saya yang pintunya tidak tutup rapat. Ada renggang sedikit. Jadi dekat pintu yang renggang tu, saya cuba mengendap. Ya Allah, Casey. Mungkin saya salah nampak. Akan tetapi dekat atas katil makcik saya, kelihatan sekali pandang. Ini bukan tengok lama-lama. Saya tengok, ternampak benda yang menakutkan, terus saya pandang lain. Dalam hanya beberapa saat, saya nampak seperti ada seseorang, lidah panjang, sedang jilat-jilat. Tadi beliau katakan yang makciknya, kalau tidur, air liur tak henti-henti mengalir, mulut berbuih-buih. Ada seseorang dekat katil, lidah panjang sedang jilat-jilat air liur makcik yang melilih. Daripada nak pergi tandas, saya batalkan niat. Saya masuk balik bilik. Bilik tidur saya kongsi dengan adik. Sebab dalam rumah ni cuma ada 3 bilik tidur. Oleh kerana makcik tinggal dengan kami, adik saya terpaksa beralah dan tidur sebilik dengan saya. Saya masuk balik dalam bilik.
Masih lagi terbayang-bayang. Tak nampak wajah, tapi nampak macam ada orang sedang tunduk, rambut panjang. Nampak lidah sedang menjilat-jilat Ailio makcik saya, Kisi. Dipendekkan cerita, keadaan makcik saya semakin teruk. Sampaikan makcik saya meninggal dunia. Baik, silakan 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Kesi. Hai, siapa tu? Amin sini. Panggilan dari mana ni? Saya daripada dalam kereta nak pergi makan ni. Oh, okey. Dan pengalaman yang anda nak cerita tentang apa? Silakan. Ni 5 tahun lalu lagi sih. Apa yang berlaku? Kita pergi explore lah kan kat kubur. Masa kita satu kereta lah, ingat tak? Macam pergi explore lah tempat yang kita training dulu kan. So tadi kawan macam kita pergi lah pergi kubur. Dulu macam kami okey kan. Terus saya tanya berani tak. So kita pergi lah masuk dalam. Dia macam kita masuk dalam perimeter tau. Macam square list gitu lah. So first time kita masuk tak apa. So kita lepak dekat bus stop. Kita lepak dekat bus stop, kawan saya tegur, tadi kan sebenarnya aku dah nampak benda. Habis kita cakap, kau nampak apa tak dalam kita? Tak nak, aku tak dalam korang pasal aku tengah takut. Habis kita semua macam, kita 3 orang cuma bilang dia, sikit jom kita pergi lagi sekali lah. Kita pergi tengok. Habis memang kita tu ni cakap, tak nak, aku seram. Tak apa, kau tak payah tengok. Sampai tempat dia kan, kau tunduk bawah je. Kau bilang kita kat mana, nanti kita tengok. So kita pergi lagi lah. Kita pergi lagi tu, dah nak macam dah nak keluar daripada tempat tu, saya kena belok kiri. So bila saya belok kiri, saya nak kena toleh kanan nak tengok kereta lah. Tapi padahal malam tu tak ada kereta kan. So saya berjas belok kiri lah. So saya tetap toleh kanan lah. So bila saya toleh kanan tu, ada nampak macam tubuh perempuan lah, pakai kain batik, baju putih lah, tengah duduk macam duduk antara 2 sujud gitu lah. Habis terus saya pecut keluar. Member-member semua dekat dalam kereta tu tengah keluar kumit. So kita dah sampai bus stop kan. Saya terus kaku, saya diam. Aku tak boleh keluar kereta ni, aku tengah shock ni. Saya bilang dengan orang lah. Habis member saya semua dekat keluar. Kita relax. Habis kita semua tanya, kau nampak apa tadi? Saya bilang diorang lah, tak nampak apa. Habis saya bilang dengan diorang, aku nampak tak ada apa-apa tau. Tapi bila aku toleh kat aku, sebab aku terkejut. Yang kelakar ni, semua member semua tak dalam, semua nampak sama benda. Saya cakap, bila saya pecut tu, itulah time yang diorang, yang dia tu selitu tu, tengah tengok kat kita. Jadi semua perasan benda yang sama lah semua perasaan benda yang sama. Semua nampak benda yang sama. Jadi terima kasih ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kembali. Baik, bagus kisahnya. Ringkas, padat dan jelas kisah yang dikongsi sama. Terima kasih pada brother kita awal tadi. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12 dan terima kasih kepada anda yang masih setia bersama dengan geng Burung Hantu Misteri Jam 12. Kisah yang pertama ingin saya bacakan pada tengah malam ini adalah pengalaman seorang pendengar. Ini datang dari Malaysia dan kiriman ini datang dari sebuah kampung. Tapi beliau rahsiakan kampungnya sebab takut nanti mungkin ada yang tersinggung perasaan apabila mendengar kisah yang mengakibatkan mayat seorang jenazah lah dikatakan di sini mendapat berita tentang kematian seseorang yang dikenali sangat-sangat di kampung saya. ... Dan orang ini seorang yang handal dari segi perubatan, ramai yang berjumpa dengan dia. Tapi ada juga yang tak suka atas khidmat yang disediakan di kampung kami. Ada kata apa yang dilakukan menyeleweng. Ada juga yang tak suka dengan perbuatan, cara-cara dia merawat pesakit-pesakitnya. Tapi dengar-dengar kabar, ramai orang telah pun dia bantu. Jadi tak tahulah yang mana satu yang benar. Cerita yang dia menggunakan jin, kadam untuk segala khidmat yang diberikan, ataupun saya nak harus percaya yang dia telah pun membantu banyak orang. Begini kisahnya, Kisi. Pengalaman yang saya nak ceritakan ini apabila si Polan ni lah, seorang tukang obat handalan
meninggal dunia di kampung yang saya diami. Percaya ataupun tidak, inilah kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah ini berlaku lebih kurang 8 tahun yang lalu, pendengar ya, 897. Apabila mendapat berita ini pada jam 7 lebih malam tentang saya berikan nama samaran Tok Ai. Tentang Tok Ai dalam keadaan nazak dan sakit. Ramai terus mendapat berita. Biasalah, kalau seseorang ni dikenali di kampung, orang tu sakit, orang tu dah baik sakit, orang tu keluar negeri, orang tu tolong ni semua akan tahu dalam sekelip mata. Lagi-lagi dengan kampung saya yang agak kecil ni, Kisi. Bila Tok Ai dalam keadaan nazak, berita tersebar luas dan ramai orang mula rasa takut. Bukan apa, sebenarnya Tok Ai ni memelihara katanya banyak kadam dan jin. Kalau dia meninggal dunia, apa akan jadi dengan jin-jin yang dia pelihara? Adakah jin ini akan ikut sama masuk ke alam kubur, ataupun jin ini akan terlepas dan mengganggu penduduk-penduduk kampung? Saya di sini ingin berkongsi pengalaman. Pada malam jam 7 lebih malam mendapat berita tentang pemergian Tok Ai. Saya mula suruh anak dengan isteri saya duduk dalam rumah, jangan keluar. Dan juga ramai orang-orang kampung tak ada yang lepak dekat kedai kopi, dekat warung, tidak ada, Kisi. Semua masing-masing berada dalam rumah dan tidak ingin keluar. Dengar-dengar kabar bila Tok Ai ni meninggal dunia, difahamkan jin yang ada dalam tubuh Tok Ai, dalam jagaan Tok Ai akan terlepas antara dia menghembuskan nafas terakhir sampai sebelum subuh. Barang siapa yang berada di luar rumah, orang itu secara nak ataupun tidak akan memiliki saka jin yang dimiliki oleh arwahnya Tok Ai. Dipendekkan cerita, Casey, saya tak tahu sebenarnya adakah ini benar ataupun tidak, tapi saya rasa lebih baik saya berwaspada. Lebih baik saya menghalang sebelum ia terjadi, dan kalau nak merawat akan makan masa yang lama, Casey. Saya dah arahkan isteri duduk rumah, anak-anak duduk rumah, dan Casey bayangkan, anak dengan isteri dah tidur sebilik. Anak saya memang kalau tidur bilik berasingan. Saya ada 3 orang anak. Isteri dengan saya sebilik, anak saya yang lain, anak perempuan 1 bilik 2 orang, anak lelaki 1 lagi bilik seorang. Tapi malam tu kita tidur beramai-ramai. Isteri saya dalam bilik tidur dengan anak-anak atas lantai, tidur rapat-rapat kerana takut, Casey. Bila tiba 12 lebih tengah malam, Assalamualaikum, saya dengar suara Tok Ai. Tok Ai ni orangnya suka merokok. Jadi bila dia berbual, suaranya, bila dia bercakap ni, suaranya agak garau dan basah. Jadi bila saya dengar dekat tingkap, ada orang beri salam, suara serupa arwah yang telah pun meninggal dunia. Assalamualaikum. Nasib baiklah, anak-anak dengan isteri saya dah nyenyak tidur. Saya yang tak boleh tidur sebab khawatirkan mereka. Assalamualaikum. Pendengar Ria 897. Gangguan yang saya hadapi pada malam itu berlaku selama lebih kurang 15-20 minit. Selepas tu gangguan tu hilang. Mungkin dia bergerak ke tempat yang lain. Siapa yang berada dekat luar pada malam meninggalnya Tok Ai, nasib masing-masing lah. Betul, Casey. Saya tak boleh cerita selebihnya sebab agak sensitif sedikit. Setakat di sini sajalah apa yang saya ingin beritahu. Kadang-kadang bila kita dengar kabar-kabar angin, ada baiknya juga kita berwaspada. Bukan nak percaya 100%, tapi berwaspada itu lebih baik daripada kita tidak indahkan segala kabar yang disampaikan. Ada baik kita bertanya pada orang yang lebih mengetahui. Kalau tidak pun,
kita harus cuba undur ke belakang sedikit. Takut-takut berita kabar angin yang disampaikan adalah berita yang benar-benar berlaku. Baik, selamat tengah malam semua. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama dengan saya KC setiap malam mendengar kisah-kisah seram misteri jam 12 menemani anda. Di sini ada satu pertanyaan dan juga pengalaman yang diceritakan. Saya pernah berkongsi hal ini, tapi mungkin tidak semua yang berpeluang untuk mendengar. Yang ini kiriman daripada Kak Kamaria. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kisi, kakak ni nak bertanya dan nak berkongsi pengalaman. Kenapa agaknya ya Kisi, pada malam hari kita tidak digalakkan untuk membiarkan galah kosong di luar tingkap dapur rumah kita. Perkara ini diberitahu oleh arwah ibu kakak, kata Kak Kamaria. Ya, katanya di sini jangan biarkan galah kosong di luar rumah. Sebabnya orang Melayu ni mengikut kepercayaan orang-orang Melayu yang sangat percaya dengan hantu. Walhal hantu itu adalah jin. Tapi tak apa. Apapun jua, memang wujudlah jin tu yang digelar hantu, dan hantu tu macam-macam nama. Pocong, tuyul, penanggal dan sebagainya. Ada juga hantu yang dikenali sebagai Pontianak. Jadi itulah, Pontianak ni mempunyai ciri-ciri di mana kalau ada tempat untuk dia berpaut, untuk dia duduk, khususnya galah-galah yang ada di belakang tingkap dapur rumah kita, dia akan duduk dan berehat seketika. Kalau nasib kita baik, dia duduk dan dia terbang. Kalau nasib tak baik, dia duduk, dia tengok dalam rumah tu, dia berkenan. Mungkin kerana rumah tu orang tak solat, mungkin kerana rumah tu ada hal-hal yang dia gemar. Dia akan masuk dan jadikan rumah orang tu sebagai tempat tinggal dia. Ini kakak nak tanya, sejauh mana kebenaran galah kosong jangan diletak luar rumah? Nanti akan terkena gangguan. Bukan semua, bukan setiap kali letak mesti kena gangguan. Tapi, ada kalanya boleh terkena gangguan sedemikian rupa. Itulah soalan yang kakak nak ceritakan, nak tanyakan, dan cerita yang kakak nak kongsi bersama Casey dan juga pendengar yang lain. Ini berkenaan dengan tingkap rumah kakak. Kebelakangan ini, tingkap rumah kakak pada malam hari kadang-kadang akan kakak dengar seperti suara burung hantu dekat tingkap. Tapi bila tengah duduk dekat ruang tamu, bila terdengar bunyi suara macam burung hantu, kakak akan toleh tengok dekat tingkap, memang tak nampak apa-apa. Kadang-kadang bila kakak dekat dapur, ya mungkin sedang buat minuman untuk suami, mungkin sedang nak makan, ambil nasi, selalunya berlaku pada waktu malam akan dengar bunyi macam burung hantu Kisi. Bunyinya datang daripada tingkap dapur rumah kakak. Kakak pernah beritahu suami pun pernah mengalami perkara yang sama, di mana kedengaran suara seperti ada burung hantu. Tapi katanya di sini, bila suami beritahu pada teman-teman yang lain, jangan takut, benda tu tak boleh masuk. Sebab itulah kau selalu dengar dekat luar dan kau takkan nampak dia. Apa yang kau buat dalam rumah tu bagus, teruskanlah. Solat, mengaji dan sebagainya. Kalau boleh azan sekali dalam rumah kalau mampu. Jadi bila dengar apa yang diceritakan oleh teman suami kakak lah, teman suami kakak, kata Kak Kamaria, suami pun ceritakan pada kakak, alhamdulillah, mungkin kerana rumah ni sentiasa orang solat, mengaji dan sebagainya. Tapi kedengaran dekat luar rumah tu sudah membuat saya rasa takut sangat-sangat, walaupun tak nampak. Kata orang, burung hantu ni seringkali dikaitkan dengan Pontianak. Baik, kalau kita sudah bersedia, anda sudah bersedia, kita teruskan. Saya akan bacakan kisah berikut ini. Dalam MJ12 di Ria 897 FM. Ini berlaku di salah sebuah lift. Ini merupakan sebuah rumah, katanya ini rumah binaan kerajaan dekat Shah Alam. Lift yang berhantu. Bagaimana? Baik, ini kisah berlaku di sebuah rumah binaan kerajaan di salah sebuah kawasan di Shah Alam. Dikongsi sama, ini kiriman daripada pendengar kita.
yang bernama Putri. Kata Putri, apa khabar Casey? Saya Putri, berasal dari Malaysia, Shah Alam. Saya ingin berkongsi satu kisah berlaku di sebuah rumah binaan kerajaan. Ini sebuah rumah flat. Saya seringkali pulang ke rumah agak lewat, dan ada satu lift ni yang mana banyak kejadian yang menakutkan, yang menyeramkan pernah diceritakan pada lift. Saya dah duduk dekat flat ni dah hampir 4 atau 5 tahun. Dan biasalah kalau kita duduk sini, kita kenal dengan orang, jadi kawan, jiran pun dah macam saudara. Nanti mulalah kadang-kadang bila kita duduk bersimbang ni, keluarlah cerita-cerita, antaranya cerita seram berkenaan dengan lift yang dimaksudkan. Ada kalanya saya balik ni, saya akan rasa penat sangat. Rumah saya biasalah tinggal atas, nak naik tangga pun kadang-kadang malas. Jadi naik lift lah. Lift ni ada 2 lift. Satu lift jauh, saya kena jalan. Satu lagi lift lebih dekat, dan lift ni lah yang memang dekat dengan rumah saya. Nanti bila lift tu sampai ke bawah, pintu terbuka, lampu dalam macam drama ataupun filem seram. Kelap-kelip, tak tahu kenapa lah. Dah banyak kali buat aduan. Nanti kadang-kadang dah betulkan. Lat beberapa hari, sama juga masalah timbul. Kelap-kelip, kelap-kelip. Masuk je lah. Jadi bila dia kelap-kelip, kadang-kadang dia akan, lampunya menyala, terang. Kalau lampunya gelap, tutup, padam, dia kelap-kelip tu, dia akan mati. Bila mati tu gelap. Memang tak nampak, hanya butang lift yang ada cahaya lampu je yang boleh saya nampak. Jadi dalam keadaan lift yang sedang lampunya yang tidak begitu baik, kelap-kelip, kelap-kelip, kadang-kadang bila dia mati tu, dia akan mati dalam 3-4 saat. Gelap. Seram kisi. Nanti pada waktu itulah kita akan dengarlah suara. Kata orang ni, lift kalau lampu kelap-kelip, kau jangan naik. Ini adalah satu kisah yang mana penduduk dekat kawasan flat ni mereka dah ceritakan, dan kita pun dah tahu lift lobby A ni kalau lampu dia kelap-kelip jangan naik. Naiklah tangga. Nak kalau sorang-sorang, tak kisah petang ke malam ke, kalau sorang-sorang lagi disuka. Waktu tu dah terlampau penat, tak terfikir pun tentang lift yang kelap-kelip ni. Tekan butang lift, pintu terbuka, tengok lampu lift tu menyala. Kemudian tutup, klap-klip. Dalam hati terus, darah saya naik kisi. Takut. Dalam perjalanan, lampu kelap-klip mati. Untuk 3-4 saat dia menyala balik. Klap-klip, mati lagi. Tiba-tiba saya dengar suara dalam lift. Aku tak kacang kau, jangan kacau aku lah. Terus senyap. Suara tangisan hilang. Klak, klik. Mati. Saya dengar orang bernafas macam orang semput dekat belakang saya. Badan saya rapat dengan pintu lift, rapat sangat. Dalam hati, ya Allah, lambatnya nak naik sampai tingkat rumah aku ni, kata Putri. Tak sampai-sampai ni. Akhirnya pintu lift buka. Sebelum saya langkah keluar, ada sesuatu pegang bahu saya, sampaikan saya terpekik. Saya terpekik kisi. Terpekik, saya lari lintang bukang. Waktu tu orang semua dah tidur. Depan rumah saya, terketa-keta nak buka pintu masuk ke dalam rumah. Kisi. Kalau saya nampak dari jauh, lift tu dah berkelap-kelip, dan saya teringat tentang kejadian ini, saya takkan masuk. Oleh kerana dah terlampau penat, lift tu kelap-kelip ke tak kelap-kelip, saya pun tak perasan. Saya main masuk, dah tak fikir mengemukan. Tak sabar nak balik, nak mandi, nak tidur. Saya masuk juga. Saya kena ganggu. Pertama kali saya kena ganggu. Sepanjang saya tinggal, dan saya ketahui kisah seram tentang lift di salah sebuah rumah binaan kerajaan di Shah Alam, Malaysia. Itu dia saudara, kisah yang disampaikan datang dari Putri. Terima kasih pada Putri yang sudi berkongsi kisah pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Kisah berikut ini berkenaan dengan satu pengalaman yang diceritakan, dikongsi sama oleh pendengar kita. Ini berkenaan dengan kepercayaan orang Cina.
Kalau seorang wanita ni bunuh diri, dia bunuh dirinya. Sebelum dia bunuh diri, dia akan pakai baju merah. Dia baju merah, lipstick warna merah, dia gantung dirinya, dia bunuh dirinya. Difahamkan menurut kisah-kisah misteri ni, orang tu ada rasa ingin berdendam. Jadi dia mati, lepas tu dia bangkit menjadi hantu dan dia akan serang orang-orang yang pernah menyakiti, mengapa-apakan dirinya. Jadi sebab itulah dia mati dengan pakaian merah, lipstick merah. Dan juga ini pengalaman yang nak diceritakan, peristiwa yang dikongsi sama berlaku. Kiriman daripada pendengar kita bernama, mana ni kejap Okey, ini pendengar kita dari Malaysia juga mendengar rancangan MJ12 berbangsa Cina. Jadi untuk Ken Hui, selamat Tahun Baru Cina. Happy Lunar New Year kepada Ken Hui yang berkongsi pengalaman. Ini email saya terima dah lama. Minta maaf lah Ken Hui kalau sedang mendengar. Jangan merajuk ya. Saya nak cari cerita lah sedikit sebanyak ada kena-mengena dengan hantu Cina. Cari email, cari satu persatu, naik kero mata. Ya, boleh terbelit Akhirnya jumpa juga kisah ni. Kisahnya tidak panjang, yang ringkas. Kalau sudah bersedia, kita teruskan kisah bertemankan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada pendengar Ria 897. Nama saya Ken. Saya adalah orang Cina yang juga mendengar rancangan Misteri Jam 12. Ini adalah satu kejadian yang berlaku dalam rumah saya. Yang mana katanya di sini pengalaman yang menakutkan, yang menyeramkan ini berlaku dalam rumah. Yang nampak adalah mak saya. Dan mak saya pernah memberitahu saya tentang gangguan ini, Casey. Tapi saya ini adalah orang yang tidak percaya sama hantu. Sebabnya saya belum pernah lihat dan dengar orang yang mati kerana dicekik hantu, dimakan hantu. Kita ni sebenarnya mempunyai perasaan kita yang menakut-nakutkan kita. Jadi jangan percaya dengan hantu, kata Ken Hui. Ken menceritakan, saya sudah berpindah ke rumah ini pada waktu itu sudah pun masuk 2 minggu. Kata Ken Hui. Selepas 2 minggu, mak saya yang duduk dengan saya, dengan isteri lah. Dalam rumah tu hanya ada saya, isteri, mak saya, dengan seorang lagi pembantu yang membantu mak. Apa yang terjadi, kata Ken Hui, bila berada dalam rumah ni, bila kita sekeluarga sedang berkumpul, kadang-kadang ada kalanya mak saya akan beritahu saya, bercakap dengan saya secara senyap, tak nak isteri saya tahu. Dia kata, Ken, patutlah jumpa itu orang datang tengok ini rumah. Ini rumah banyak bad luck. Tapi mak dia cakap dalam bahasa Cina lah dalam bahasa mungkin Cantonese ke, tak tahulah. Jadi saya akan membidah. Saya kata tak adalah, mak ni fikir sangat lah. Kita ni baru pindah ni, rumah ni. Kurang lebih 2 minggu saya menetap di dalam rumah ini. Saya tidak percaya. Malah bila tanya pada pembantu saya mengatakan mungkin mak saya ni terlampau ikutkan emosi sebab dia pun tak nampak apa yang diceritakan oleh mak. Dari itu saya kata, ni nampak. Pembantu rumah pun cakap tak ada nampak. Mak cakap ada. Sudahlah, mak jangan cerita-cerita ini pada Elin pada Ilin, maaf, pada Ilin. Ilin tu isteri saya, Casey. Nanti Ilin takut. Jadi pendengar Ria, kata Ken, waktu tu dia sudah hampir 4 bulan berumah tangga, baru 2 minggu pindah dekat rumah ni. Sebelum ni saya duduk rumah mak. Ya, sebelum ni saya duduk di rumah mak yang memang kecil. Tapi hampir setelah beberapa bulan barulah kami dapat rumah yang kami cari untuk menempatkan mak, pembantu, isteri dengan saya. Pendengar Ria 897, Ken memberitahu,
Jangan sampai perkara ini sampai ke telinga isteri. Sebenarnya gini, apa yang mak saya alami, dia ceritakan pada saya begini. Katanya, ada kalanya pada waktu malam, mak saya memberitahu dia akan dengar suara perempuan menyanyi dalam rumah kami. Pendengaria 897 FM. Kadang-kadang waktu malam, bila semua sudah tidur, mak kata dengar suara perempuan menyanyi. Suara nyanyian tu datang daripada dekat living room, ruang tamu, kata Ken. Jadi saya beritahu mak, saya tak dengar. Isteri tak dengar, pembantu tak rumah, tak dengar. Jadi siapa bohong? Mak saya cakap, Ken, bukanlah you tak dengar, I bohong. Bukan I dengar, orang lain tak dengar, I bohong. Mak dengar malam-malam. Saya tidak percaya, Casey. Saya kata kalau mak takut, mak buka lampu lah. Living room buka lampu, saya kasih, tak kisah. Dan berikutnya, selepas saya marah mak, selama beberapa hari mak saya senyap. Tidak datang balik dengan hal ini. Selepas beberapa hari, mak datang lagi. Ken, mak cakap sama kau, carilah itu orang untuk bersihkan rumah. Rumah ini ya, ada penunggu, seram. Saya tanya mak saya lagi, kali ini apa mak? Mana ada? Mana ada? Mak saya menceritakan ketika dia sedang tidur dalam bilik, seorang diri, dia ingatkan Wati masuk dalam bilik. Wati itu pembantu rumah. Masuk ke dalam bilik. Jadi bila dia tengah baring, dia nampak Wati. Kemudian dia kata, Wati, mau bikin apa malam-malam masuk bilik anti? Masuk bilik Amma, katanya di sini. Jadi Wati tidak bersuara, hanya masuk, kemudian Wati keluar balik. Apabila mak bangun, cuba nak ikut dan kejar Wati, masuk dalam bilik Wati, mak buka pintu. Kata mak saya dia ternampak Wati sedang tidur. Mak pergi dekat Wati, mak kejut. Wati. Ya, Amma. Ada apa, Amma? Wati, tadi Wati ada masuk bilik Amma. Tak adalah, Amma. Saya tidur. Itu yang diceritakan oleh mak. Tetap saya tak percaya, Kisi. Sampaikan satu waktu pembantu rumah saya yang nampak. Waktu tu pembantu rumah dengan mak dalam rumah. Saya sedang bercakap dengan mak di telefon sebab saya keluar makan malam dengan isteri. Jadi saya pun tanya mak nak makan apa, saya belikan. Sedang bercakap dengan mak di telefon. Dengar dekat belakang suara pembantu rumah saya terpekik, Kisi. Lalu saya beritahu mak, siapa tu? Mak kata, hai, ayo. Wati, kata mak. Jadi mak masih belum letak telefon, saya masih tunggu. Akhirnya setelah lebih kurang 2-3 minit saya tunggu, saya dengar segala pekikan, kata-kata mak luahkan. Mak pun mengangkat dan menjawab telefon. Ken, balik sekarang. Tak mau makan. Saya pun balik dengan isteri. Sekarang ni macam mana isteri saya ni? Tak apalah, masuk rumah. Kemudian tengok, tanya. Pembantu saya memberitahu ketika dia dalam bilik sedang lipat-lipat baju. Dia ternampak Amma, iaitu mak saya, masuk dalam bilik. Kemudian Amma masuk, diri dekat depan, senyum. Yang memeranjatkan, menakutkan dia apabila Amma saya, mak saya ni jalan-jalan sampai dekat tembok. Dekat tembok dalam bilik tu, Amma tiba-tiba jalan, pijak tembok naik ke atas. Sampai kan Amma jalan naik tembok menggunakan kaki, panjat tembok, Casey. Itu yang buat dia terperanjat.
Dia tutup mata, pejam matanya, lalu terpekik sekuat-kuat hati. Amma masuk dalam, buka mata. Dia terkejut lagi tengok Amma. Sebabnya tadi dia nampak Amma jalan. Jadi diingatkan Amma yang masuk yang betul ni, mak saya ni adalah hantu. Menggigil tubuh badannya bila saya pulang. Dan nak tak nak, saya harus percaya sebab kali ini bukan datang dari seorang, tapi dari dua orang yang berbeza. Mendapatkan bantuan seorang pakar, datang ke rumah untuk bersihkan rumah, kata Ken. Casey, rupa-rupanya dalam rumah tu pakar mengatakan ada roh yang mati yang mana masih belum keluar daripada rumah ni. Wanita ni mati dalam rumah, tak tahulah kenapa sebabnya, dia mati sakit ke, bunuh diri, gantung diri, makan racun, tapi ada seorang wanita yang mati dalam rumah ni. Pakar itu suruh saya tanya pada jiran, apakah sejarah rumah ni. Saya tak nak tahu, Casey. Takut bila dah tahu kisah sebenar, ia akan membuat kita lebih takut untuk duduk dalam rumah ni. Sekian, terima kasih dari Ken Hui, peminat Misteri Jam 12.